Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah masuk dalam bab, iaitu dalam bab qada semaya. Jadi bab qada ni kita telah baru ni, bahawasanya qada itu ialah, apa makna qada? 140 tu. Qada ialah mendirikan sembahyang selepas waktunya. Jadi sama ada kita lupa, sengaja, ataupun keuzuran, yang betulnya semaya di luar waktu dia, atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat atau lebih, muka surat 140 ni. Maknanya kalau tak cukup 1 rakaat, waktu tak cukup 1 rakaat itu, dia panggil kira qada. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya 1 rakaat, dia lagi 1 rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi beza nak tahu takrif qada tu bila? Apabila kita kalau dalam waktu lagi tapi tak sempat rakaat. Tak ada. Allahu akbar, orang pun dah masuk waktu. Habis waktu dia, maka tak ada dia maya kita maya tu qada. Ataupun memang di luar waktu tu. Jadi perbincangan kita baru minggu pada jalsah kita baru ni ya. Ya itulah tak boleh qada kau tak boleh qada, kau kena qada kau tidak. Dua. Jadi ada pendapat yang mengatakan, pendapat Syafi'i mengatakan kena qada sebab maya ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, jadi selagi mu tak tunai, selama mana kita tinggal kena qada. Ada pendapat yang mengatakan kalau kita tinggal semaya dengan sengaja, maka orang ni tak kena qada semaya, tapi dia kena bertaubat dengan taubat nasuha, tidak lagi akan kembali meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi alhamdulillah dia hidup masa tu. Kalau dia mati masa-masa tu dah, orang yang tinggal dengan sengaja ni, orang ini sudah dikira fasik, dan ada sebagian ulama mengatakan dia mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi berat masalah tinggal sembahyang ni satu kes berat, bukan kes main-main yang kita boleh buat bicara-bicara lagi, tidak. Jadi kesimpulan yang kita buatnya, ambil jalan tengah, kita qadalah sembahyang yang kita tinggal lepas, tapi dengan tidak mengabaikan sembahyang sunat yang ada pada waktu dia. Sunat rawatib kita buat. Sunat tahajud buat. Duha, witir semua buat. Mari sembahyang tarawih kita sembahyang. Lepas pada time itu, masa panjang lagi. Hari tak ada 24 jam. Kalau kita habis masa saat ni baru setengah jam sembahyang sunat, setengah jam lagi tambah untuk sembahyang fardu. Masuk waktu malam, siap-siap. Bangun waktu sembahyang tahajud kan. Buat 2 rakaat dulu, tapi yerengnya sebagai pembuka tahajud. Lepas tu hak lain itu qada, tak ada masalah. Sesalah masalah kita jatuh di antara dua. Kalau kita rasa kita tinggal lah, kalau rasa tak tinggal dah, hak mana kuih-kuih jangan jadi was-was kita ni. Hidup ni kalau duduk bina satu ada atas landasan yang tidak yakin, was-was, maka kita duduk dalam suasana yang tidak betul. Apa benda kita tak boleh buat, semua was-was. Nak ambil air semaya, air mari mana? Mari sungai. Lalu ni pula masuk klorin pula. Bang. Tak ambil wuduk lagi tu. Turun tanah. Tak ambil bujuknya air semaya. Nak ambil metiam ni. Boleh jadi bekah budak-budak nyata tanah ni. Sayangmu. Tanah ni bersih ke tidak? Akhirnya jadi gabah kita. Jadi gimana-gimana. Orang panggil terlebah malam. Tak jumpa bunga kita. Baliklah pada kita Bani Israel. Dengan lembu dia. Tak? Ingat ada cerita tu. Kita Bani Israel ni. Dan segi pengajaran dia cukup besar. Dia cukup banyak. Dia akan terlibat banyak dengan beberapa perkara. Khas dalam masalah waswas. Jadi kita sama waswas. Ambil yakin dulu. Hari ni ada perbincangan sikit. Orang talib tanya. Masalah dia kata orang ni. Masalah qada semaya. Masuk dalam bab qada. Dia kita boleh balik. Bila masuk dalam bab qada semaya ni. Dia kata setengah orang tu bila mati. Dia kira habis. Lepas pada umur dia bawah 10 tahun mati. Umur 70 tahun mati. Kalau 15 tahun perlu balik. Lepas pada tu, kita kena bayar habis. Hak pahala. Kena bayar habis. Dia panggil video. Jadi kita tanya dia, kata jumpa mana?
Tunjuk rambut satu kitab, ia tunjuk kepada video ni mana kitab dia. Kalau Jawi pun tak apa, Arab pun tak apa, hang nak tengok di mana mustanad dalil dia. Pasal ada ganti, denda ganti ni dalam puasa ada. Puasa ada. Dalam bab haji ada ganti dia. Kalau kita meninggal benda wajib, kita kena ganti. Kayak kambing, kasih ni. Berat, denda dia ada. Tapi dalam bab semaya ni, kita tidak jumpa ganti. Tidak jumpa ganti. Kata orang tanya semaya, boleh qada, boleh bayar. Ada compound. Di bawah akta mana-mana tak ada. Kalau siapa dia ingat tu dulu, bersama dia baru cari lah ni, dia nak kaji balik dalam mana tempat yang mustanad orang kita ni, bila mati, kena fidyah. Semua dia tak boleh buat, kata boleh. Dengan kita ni ya, sedekah. Bukan gratis maya ni. Bukan gratis maya. Maya tak ada sorti. Tak ada sorti, besar tak ada. Maya ni. Orang perempuan tak apa, dia cerita lain dia tu. Dia tengah beri. Nah. Padahlah dia ni. Banyak dah. Susah payah dia. Boleh gratis maya sekali-sekali pun. Susah. Nak boleh jadi 40 hari. Tak mudah kerja yang buat ni. Habis tenaga. Enggak, orang panggil nyawa duduk. Tujuh rambut masa tu. Builah kau 40 hari semaya. Padahal ada. Dengan kuat tak ada dia masa tu dhaifnya, lemahnya, letih. Allah Taala ni maha berkuasa, maha rahmat dia ni. Tahu hamba dia lemah masa tu, bui. Tapi orang lelaki tak ada peluang. Ada peluang nak semaya, nak cuti, kecuali apa boleh lesai wal iyadzubillah. Oleh tu tak ada agak satu tu lah. Ada raung ke rumah. Malam-malam raung dia tak ada kerja apa. Tu tak apa lah. Dia panggil mertabak lain tu. Bukan mertabak 7 dah ni. Atas lagi ni. Jadi memang masalah video ni. Timbul masalah saja orang tanya panjang lebar. Jadi simpulannya kita kata. Kalau niat nak sedekah pada mak ayah kita mati, sedekah. Tapi kalau niat kata nak ganti daripada semaya dia, maka tidak ada nas yang boleh kita kata benda ni boleh diganti. Kalau kita kata boleh ganti, dia main-main pula ke semaya. Tak apa boleh ganti. Kita ni lagi supaya kita tahu dah, JPJ nak sama lagi juga. Berapa dia tu? Kata ya, boleh bayar. Terus juga lagi. Pasal ada akta boleh bayar. Ada kita kata lagi juga, JPJ bila dia sama, dia boleh 10 hari. Pergi. Dengan lipat pejak tafsir lah. Tapi kalau sekat kata 2, ada guru pula kerja di tempat tu, boleh dia setahun lagi. Jadi macam-macam kita ni rekod kita, nak melepas diri dia tu, tanggungjawab. Habislah situ rasanya jelas dah masalah tersebut. Semuanya baru jadi kita di akhir perbincangan kita. Jadi kita sudah masuk kepada bab Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci, iaitulah hadis yang ketiga, khamsum minal fitrah. Muka surat 36, khamsum minal fitrah. Balik semula. Ke muka surat 36. 36 hadisnya dalam nombor 3 tu. Hadis dia nya khamsum minal fitrah, al-khitan wal istihdad wa natful ibti wa taqlimul awafir wa qassus syarif. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam 5 perkara daripada fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah ni maknanya kejadian manusia. Asal tu yang buat ni fitrah ni nolari manusia yang sejahtera. Pasal itulah bila manusia ni buat benda yang lain daripada tabi'i, orang panggil di luar buat kerja di luar tabi'i. Di luar fitrah tu. Di luar fitrah manusia dia akan kahwin dengan orang perempuan. Bila ada orang kahwin sama lelaki, orang panggil orang ni buat kerja di luar fitrah. Mana di luar hak kemanusiaan yang biasa. Jadi Nabi kata khamsu minal fitrah. 5 ni asal jadi manusia, dan inilah manusia yang apabila hidup di atas cara ini, maka dia akan duduk di atas landasan yang asli. Allati fatarallah yang Allah Ta'ala jadi dia. Yang pertama, al-khitan, iaitulah berkhatan. Berkhatan, orang panggil bersunat, panggil jawi. Jadi masalah khatan ni tak terjawab. Pada baru ni, pasal kita sudah lewat dah. Jadi, hukumnya, soalannya hukum berkhitan. Hukum berkhitan ni bagi orang laki-lakinya, mengikut mazhab Syafi'i, wajib. Mazhab Syafi'i wajib kita berkhitan. Termasuk juga mazhab Hambali. Semua kita ambil mazhab Syafi'i dulu, dia wajib berkhitan ni, laki-laki dengan perempuan wajib lakar. Kalau orang tak buat laguan.
mazhab Hambali bolehnya wajib orang laki-laki, orang perempuan sunat pun tak. Bukan sekat wajib, sunat pun tidak. Dia panggil makramah. Makramah ni bagi satu kemuliaan bagi dia saja. Kalau khitan tu molek. Orang panggil makramah ni mana molek khitan, tapi tidak sunat. Mazhab apa ni Hanafi dengan Malikinya sunat bagi orang laki-laki. Jadi masalah perempuan ni masalah satu benda yang khilaf. Ada yang mengatakan makramah, ada yang mengatakan sunat bagi orang perempuan. Jadi kalau timbul orang kita, orang perempuan yang tidak sunat, tidak jawi, jadi tidak jadi masalah. Cuma mazhab Syafi'i yang kata wajib orang perempuan ni. Bahkan setengah-setengah sebagai ulama sekarang ni menentang orang perempuan sunat pada orang perempuan kerana dia kata telah mengurangkan hak dia dalam masalah apa ni kemanusiaan dia. Mengurangkan hak dia. Ada beberapa negara di negeri Arab terlalu teruk. Bila dia sunat orang perempuan ni, macam Sudan dengan Mesir, dia buat habis. Bila buat habis, mana orang Cina ni jadi lemah. Pasal itulah dia dipanggil menghina perempuan. Saya tengok doktor-doktor perubatan menentang masalah ini di beberapa negara kerana dia ini dipanggil menghina orang perempuan. Sebab hak menafikan hak dia, ya Allah SWT jadi untuk dia. Contohnya kita ambil jalan tengah, bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib sekalipun, tapi dia ambil jalan tengah tidak keras semua, ambil sikit ujung ya. Itu orang perempuan tu dia tahulah cerita dia. Walau macam mana pun yang kata sunat pun, yang kata wajib pun, dua-dua ni istifak. Bahawasanya berkhitan ni salah satu daripada amalan syiar Islam. Amalan syiar Islam. Mana kalau tak kata wajib pun, dia kata syiar Islam. Supaya dalam masalah maya, azan. Masalah maya gaya. Dalam masalah maya berjamaah. Maya jemaah. Dalam mazhab Syafi'i wajib ke sunat muakkad. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Mazhab lain Hanafi Hambali umpamanya dia kata wajib. Perdoaan mesti kena pergi maya setiap orang di masjid. Tak boleh maya rumah. Haram. Sah tapi dosa. Syafi'i yang mengatakan sunat sekalipun, kalau siapa tak tinggal maya jemaah, dosa belaka. Dia jadi fardu kifayah, dosa. Supaya juga dalam masalah berkhitan ni. Walau hak kata wajib ke, hak kata sunat ke, kalau tak berkhitan, dia panggil tidak melaksanakan syiar Islam, maka semua orang itu berdosa. Dia kena ada orang yang berkhitan. Sebab khitan ni dipanggil simah, tanda orang itu orang Islam, orang itu orang. Adalah hadis-hadis yang Nabi suruh berkhitan, tapi ulama-ulama mengatakan hadis tersebut tidak begitu kuat dari segi sebagai dalil dari segi sanad dia. Jadi jelaslah masalah khitan ni timbul persoalan di akhir-akhir ni, masalah khitan orang perempuan. Jadi kita ambil jalan tengah, jangan tak khitan sangat, ambil makramah kalau tak sari wajib pun, tapi jangan buat banyak sangat, buat sikit ya, sebagai untuk mengimbangkan sikit dengan suasana. Boleh jadi di sebahagian negara tu orang lelaki dia pun tidaklah sehebat mana. Jadi lebih baiklah kurangkan sikit orang perempuan, barulah dia panggil jalan tu sama molek. Kalau berat belah, tak boleh juga. Tengok belah pun tak boleh juga. Jadi biar dua-dua orang panggil selain jalan tu molek. Jadi dari itulah dipanggil perkembangan syariat Islam ni satu syariat yang anjal, satu syariat yang sumul, syariat yang bijak semua segala benda. Jangan kata kita main sikit-sikit lah. Jadi itulah apa lagi yang tak terjawab. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia khitan. Dia royak kepada juru khitan tu, dia kata Pak Hashim ni. Kalau mau kerak tu dua sikit lah dia. Jadi itulah dalil Syafi'i yang mengatakan suruh berkhitan. Tidak ada dalil benar. Tapi orang lain tu dia condemn dalil tu. Adakah benda tu jadi dalil yang pertama kalinya fattabi'u millata Ibrahim. Dalam Qurannya dalil hak kata wajib kita ni fattabi'u millata Ibrahim. Dalam kamu tunggu ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berkhitan. Tu dalil yang kata jadi wajib. Dalil jadi wajib tu duduk di ayat Quran. Oleh kerana ayat ni umum, maka masuklah laki-laki dan masuk perempuan. Duduk di bawah umum ayat. Tidak ada dalil khusus yang disebut. Jadi dalam masalah fitrah lagi, hadis fitrah juga Nabi kata Nabi kita ni suka kepada tatayub, apa ni? Air wangi, bang.
Jadi timbul soalan kitanya baru ni. Kalau kita pakai wangi, orang tak kena. Ya, sah. Bila kita menggunakan air wangi, yang aromanya tidak diperkenankan oleh orang lain, apakah orang yang memakai itu dosa? Dan orang yang berbaru, orang itu kita lebih baru. Baru makan apa ni? Jelas soalan. Maknanya kalau kita pakai bau menyebabkan orang lain sakit itu. Gitu. Orekah tadi. Pening. Orang asma memang tak boleh. Kalau dia bau tak boleh. Jadi, kalau suasana yang tidak begitu tenang, kalau kita pakai juga menyakit orang lain, jadi tidak boleh. Sebagaimana Nabi kita lari, makan benda-benda bau di masjid itu kerana menyakiti orang lain. Dia malaikat menyakiti. Jadi oleh kerana malaikat ni suka bau atas, dia tak sakit. Tapi sakit hidup orang lain. Orang asma sakit, orang tak sakit. Jadi kita tak boleh pakai dalam majlis ramai-ramai. Kita pakai untuk kita ya. Untuk menyelamatkan keadaan. Bukan makna orang ni benci kepada tip, tapi tak boleh guna. Tak boleh pakai. Kita tahulah masalah asma memang dia kalau pakai ni, lelah, rebuh lalu. Lagi, tak boleh. Habislah kita situ. Jadi sekarang ni kita sudah berpindah daripada alam mukaddimah kita ni. Masalah hukum, masalah apa. Kita sudah berpindah kepada hukum bersuci. Walaupun kita sudah berpindah masuk bab lain, tapi kita jangan lupa. Jangan lupa kita belajar dah. Depan, mukaddimah tu penting. Nak ayatnya syariat Islam ni, dia berkait dengan akidah. Syariat Islam berkait rapat dengan akidah Islam. Bila dia berkait dengan akidah, maka kita tak lagi dah. Orang main royak gapo pun, main royak cara mana tapping kita, kecek kita, royak gapo kita tanya sepatah. Apakah benda ni bercanggah dengan syariat Islam? Kalau dia kata bercanggah, kamu tak boleh. Tak boleh. Minta maaf, tak suruh royak gapo. Apa benda ni akan bawa pada maksiat pada Allah? Dia kata maksiat, kamu tak boleh. Boleh keping kita pada saksi. Mati awas situ dulu. Kata kamu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sama. Pasal benda ni akan bawa pada maksiat. Ataupun membuka ruang maksiat. Membuka pintu-pintu maksiat masuk, maka kita beri saksi. Itu sama masuk. Jelas dah. Dalam mukadimah kita ni sudah jelas. Sekarang ni kita masuk dalam hukum bersuci. Dan malam ni kita akan sambung pada bab hikmah disyariatkan bersuci. Hikmah disyariatkan bersuci. Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak. Syariat bersuci ni, pasal apa? Hikmahnya sangat banyak. Antaranya, yang pertama, bersuci adalah satu tuntutan fitrah. Apa dia mana fitrah? Fitrah asal jadi manusia. Manusia ni fitrah dia nak pada bersih. Supaya fitrah manusia nak pada makanan. Fitrah manusia nak pada kahwin. Benda-benda dia suka ni tak ada masalah. Allah Ta'ala buka peluang kepada dia. Melaksanakan tuntutan fitrah dia. Tapi mengikut landasan-landasan yang dia telah digariskan. Bersuci adalah satu tuntutan fitrah. Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan secara semula jadi. Dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kekotoran. Maknanya manusia ni tak sih benda kotor. Kalau dia buat benda kotor, dia tak sih orang lain buat. Oleh kerana itu adalah oleh kerana Islam adalah agama fitrah, maka secara semula jadi dia memerintah manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Ini jelaslah kepada kita ni. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan izzah. Bahasa Arab izzah. Izzah makna kehebatan dan kemegahan. Mana izzah? Kalau nak nama anak izzah, boleh. Anak perempuan tapi izzah. Dengan ain, izzah. Manusia secara semula jadi cenderung kepada seseorang yang bersih. Lalu ni kita suka. Kalau jumpa perkataan macam ni, kita ayat lalu. Tanda lalu tepi tu. Mari cucu tak boleh mikir. Kalau tidak kita, mesti tak main sains cukup ramai. Tak, nama. Satu 9 bulan dia mengandung tak, tak fikir lagi. Anak tak nama dapat. Lepas tu dia buka. Ikut dia bubuh. Lepas bubuh kan, klik tanya pula. Lagu mana? Lepas pergi daftar, baru tanya pula. Lepas tu kalau salah orang tegur kan, nak fikir mana dia kata? Serabut pak tua. Jangan tanya, jangan serabut dulu. Bicara awal-awal lagi. Baru saya tahu saat. Manusia secara semula jadi cenderung kepada seseorang yang bersih. Memang kita nak orang bersih. Suka berhimpun dan duduk bersamanya.
Pada waktu yang sama mereka bencikan pada seorang yang pengotor, menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersama. Manusia tak akan duduk dengan orang yang kotor. Oleh kerana Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan seorang yang beriman, orang mukmin dan kehebatannya, maka Islam memerintah supaya seorang mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan saudara-saudaranya. Tapi nak sejarah laguan orang Islam tak bersih lah ni. Penganut orang Islam itu bersih. Orang Islam itu tidak bersih. Orang laguan tak tahu, wah mikir lah. Kotor gitu. Cuma. Boleh duduk apa boleh. Menjaga kesihatan. Kebersihan adalah antara faktor yang amat penting untuk menjaga manusia daripada penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang merebak menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Mana penyakit umari itu juga. Oleh itu membersih badan, membasuh muka, dua tangan, hidung dan dua kaki, anggota-anggota yang sentiasa terdedah pada kekotoran. Beberapa kali setiap hari menjadi badan manusia terpelihara daripada penyakit. Mana hal kita tempat kita basuh ni tempat yang terdedah. Terbuka semua. Tangan kita memang terbuka duduk luar. Muka terbuka. Pasal tu dia suruh buah air dalam hidung lagi. Mata-mata koma, istinsyak masuk air dalam hidung bila nak uji. Pasal dalam hidung tu dia masuk debu yang masuk ke apa. Kalau kita bangun tidur, katanya oleh kerana hidung kita buka, situlah tempat saya tadi hidung. Dia guling situ. Tak ada terdekat sini, guling oleh. Oh tu jangan ngangong mulut kalau tidur. Kalau dia masuk juga dalam. Kat dalam hidung tak ada arah nak buat, tak moga kedai tutup, dia matilah kita ni tak. Jadi nak manusia ni bersih muka kita, tangan dua tangan, hidung dua kaki, tempat yang terdedah. Bila tempat terdedah, patutlah bersih 5 kali sehari patut, atau beberapa kali sehari. Tapi hak mandi semua sekali tubuh, hak nak yang berapa kali? Minggu sekali. Nah. Habis kurangnya sekali minggu. Tapi orang kita tak apa, tak bimbang buat mandi. Arab kata Melayu ni politik dia kata. Saya kat Gombor air dia kalau di Mekah ni air dia beli dengan lori. Tak cukup air payah saja. Dia kata dia ke Jawa ni kata politik. Mandi semua ni. Tak cakap nasihat situ. Kadang-kadang kita nasihat kena main psikologi kata. Kata duduk Mekah dah tak boleh mandi banyak, mudah demam panas. Jadi orang haji buku mandi. Kalau tidak dia mandi semua. Air tak ada. Patut tak ikut je. Kalau tangan jam, lori nak masuk atas air tak boleh. Lori nak masuk atas air, payah juga. Berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ini kerana dalam sembahyang, manusia bercakap dengan Tuhannya. Jadi bila kita sembahyang ini, kita berhadap dengan Allah SWT, kecek dengan Tuhan. Dan bermunajat kepadanya, kepada Allah SWT. Oleh itu, selayak dan sepatutnya dia berada dalam keadaan suci zahir dan batin, bersih hati dan juga badannya, kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka bertaubat dan sentiasa bersih. Jadi, itu hikmah. Pasal apa yang kita ni suruh? Suruh apa ni? Disuruh supaya bersih. Supaya kita ni manusia ni bersih. Somel-somel kedudukan kita. Dan bila kita suci, ni kita nak pergi menghadap dengan Allah. Nak pergi berhadap dengan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi mana tambahlah dalam keadaan suci dan bersih. Habis dalam bab hikmah. Sekarang ni kita masuk kepada jenis-jenis air pula. Penjelasan kita panjang lebarnya habis dah sebenarnya. Tidak mula-mula start. Kita ngaji dulu, kita bicara bab air berapa jenis. Malam ni, bila kita masuk ni, kita lalu je lah. Kalau hurah 2 kali, molek juga. Tapi lambat siapa kau hujung. Jadi anda ingat, apa yang kita bicara dulu masih ingat lagi dah. Jenis air dan sebagainya. Masih ingat lagi. Cuma masa tu tak ada kisah. Belum ada kisah. Tak apalah, belum ada kisah pun. Dia panggil memori tak ada. Dah masa tu. Masuk dah dalam memori tu dah. Cuma kak dia tu kadang-kadang kuat dia punya power dia. Tengah tu kak memori ni lemah. Masuk tu tak lekat. Memori lama dia panggil. Sebuah komputer juga. Komputer lama ni tak boleh. Dia nak jam macam.
Jadi kita ni tahu sudut sekian banyak lah. Kau mana tak ingat tu, kena ulang balik. Sekarang ni kita masuk pada jenis air yang boleh dibuat bersuci. Air yang boleh dibuat bersuci ialah air hujan. Boleh. Kalau hujan tu berani kita tak ada tangan, tak ambil air semaya, boleh. Tak ada apa-apa, selamat. Air laut, boleh. Jika ke laut, tak ada air. Tak ada apa-apa. Di laut, dia kata masih kau, tawar kau, manis kau. Asalkan dia ada air laut, boleh. Semua kita ni, kadang-kadang benda tak biasa buat dia suruh kat ikut. Contoh air laut boleh ke? Air perigi, air sungai, air mata air dan air salji, semua air-air ini boleh dibuat bersuci, boleh berlaku. Semua air ini tergolong dalam dua kategori. Air yang turun dari langit dan air yang terbit atau terpancar dari bumi. Firman Allah Ta'ala, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Air yang bersih, itu waktu sudah mari daripada langit. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Apa bermaksud? Baca lagi. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Jadi maksud dia, dan dia, yani Allah menurunkan ke atas kamu dari langit air hujan, supaya kamu bersuci dengan air hujan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ni ulama-ulama yang ada kitab hadis. Tirmizi berkata hadis hasan sahih meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah kata apa? Seorang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, kami telah belayar di lautan. Kami ini maksud ini di laut. Dan kami membawa bersama-sama kami air yang sedikit. Sekiranya kami berwuduk dengannya, kami akan dahaga. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya suci dan halal bangkai di dalamnya. Jadi senang jawapan Nabi-nya, konjen. Kalau Nabi kata, patut. Boleh. Maknanya benda ni tidak terjawab semua. Jawab kepada orang itu. Tapi bila jawab, Nabi jawab yang lengkap. Dia kata airnya bersih, bagai-bagai dalamnya boleh masuk. Jadi menjawab terlalu banyak persoalan dia. Air bersih. Buat minum boleh. Kalau lalu. Lah ni orang minum air ni. Kita sini tak jawab lah. Kalau di Arab ni dia panggil tahliyah. Tahliyah ni dia suling air laut ni jadi tawar. Boleh jadi. Kalau di Arab Saudi itu berapa tepat pusat ni. Menawar ni orang panggil air tawar semua. Kalau dia mengatakan air tawar, sikit air tawar. Mungkin asal air laut. Air hok kita main boleh botol. Ni air tidak air tawar. Air di baca je. Air tawar semua. Hok tu di air laut tu. Buat mari. Tukar jadi tawar tu air tawar. Asal dia masih. Jadi Nabi SAW dijawab emas. Airnya bersih. Bagai dalamnya halal. Habis boleh jawab, boleh makan belakang. Ikan boleh makan. Kalau tidak kena ditanya pun. Ikan boleh makan sebab. Lepas ikan jumpa udang. Udang boleh. Lepas udang jumpa soto pula. Banyak soalan. Tak mari tahu aja. Kalau dia kena laut, boleh makan belakang. Anjing pun boleh makan. Anjing apa? Anjing laut lah. Jangan macam hak duduk tepi atas darat entah ni. Mengarah darat. Jadi susah lah masalah je banyak. Apa-apa tu dia. Dia ada penyakit pula anak dia. Makan dia jadi gatal. Dia tak boleh makan dengan sebab lain tu. Bukan sebab dia tu tak suci tapi sebab penyakit. Gatal dia makan. Budak-budak mandi kalau kena apa-apa gatal. Baik. Maksud halal bangkai dalamnya ialah semua yang mati dalamnya seperti ikan seumpamanya boleh dimakan tanpa disembelih. Besar masalah kita ni. Kita masuk kepada bahagian-bahagian air pula. Bahagian air terbagi kepada 4 bahagian. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi air kepada berapa bahagian? 4 bahagian dia bagi. Suci lagi menyucikan.
Suci lagi menyucikan tapi makruh. Suci dan tapi tidak menyucikan, yang kepak air bernajis. Ingat lagi tak perbincangan kita baru ini? Air yang suci lagi menyucikan. Lagu mana pun. Air suci, bersih air. Menyucikan maknanya boleh dibuat bersuci. Boleh mandi, hadas, boleh ambil wudu. Itu yang maksud suci lagi menyucikan. Boleh mandi orang mati, boleh berkelapa. Ia ada juga air suci, tetapi tidak menyucikan. Air apa tu? Air teh. Air teh suci ke tak? Dia boleh minum. Boleh menyucikan? Tahu dia boleh minum. Suci lagi menyucikan tapi makruh. Air apa tu? Jangan baca lagi. Tak ada. Nak ingat hal pada. Air suci menyucikan tapi makruh guna dia tu. Air mana? Air kena matahari. Nah. Air kena suruh matahari. Ingat lagi. Naknya di negeri mana tu? Negeri panas. Negeri kita ni tak masuk dalam bab. Ya kata air bernajis. Baik. Nombor 1. Kita masuk pada nombor 1. Kena baca juga. Nak lakon pun tak. Kita baca juga. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak. Dia panggil air mutlak. Yang kekal dengan sifat kejadiannya, yang telah dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil air mutlak. Apa dia mana mutlak? Bahasa Arab mutlak. Apa dia mana mutlak? Boleh bayar gitu. Mana mutlak tu apa? Air semata-mata air. Betul terjemah dia. Air mutlak di mananya? Apa dia? Air. Kalau tanya lagi, apa? Air. Tak tahu apa. Dia tu air. Tak royak. Tidak jadi air kopi. Tak apa? Air. Semata-mata air. Betul je. Bahasa kita jadi kata semata-mata air. Itu jelas. Air mutlak dia panggil. Air tersebut masih dikatakan air mutlak. Walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama ditinggal. Atau disebabkan tanah. Tanah juga boleh tanah. Macam air hujan tu lah. Air hujan sebab jadi keruh tu mari mana? Sebab tanah tu. Tanah. Mari di bukit. Jadi air keruh. Tapi tanah air tu boleh digunakan. Walaupun sudah bertukar. Kerana dia tukar warna, tukar banyak benar. Jadi kuning air. Atau tuhluk. Dia tuhluk. Tuhluk ni sejenis benda hijau yang terapung di atas air. Disebabkan lama tinggal dalamnya. Orang panggil kiamban. Kiamban. Belum. Tapi air banyak lah. Lumuk dah sikit. Ada sungai, ada lumuk tepi. Tak ada jadi masalah. Atau bekas, atau tempat mengalir. Seperti ia berada dalam tanah yang punya belerang. Atau ia mengalir di atas tanah tersebut. Semuanya ini tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Macam mana nak elak dia? Semua tengah jalan dia dalam sungai tu. Ada belerangnya, ada batunya, ada berapa. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya daripada Abi Hurairah. Katanya. Lagi dengar kalau panggil Abi Hurairah. Biasa Abu Hurairah tak? Abu ke Abi? Apa betul? Halah buku ni. Atau ayat mula. Abu ke Abi? Abu. Jadi buku kita ni kena baiki kan ni? Betul. Boleh bakar. Dia gini, kaedah dia. Buku ni terjemah daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia ada huruf, dipanggil huruf ja. Kalau ada an, ada min, ada fi depan dia tu, lepas pada tu huruf bawah dia kena jadi bagi bawah. Abu, Abi. Kalau qala berkata Abu Hurairah. Kalau dari min ataupun an, Abi Hurairah. Dua-dua betul. Pasal dia sebab dia terjemah daripada bahasa Arab, dia ikut asli Abu ni Abi. Pasal tu lah orang kita, ni budak-budak ni, dia panggil ayah dia Abu ke Abi. Abi ke Abu. Abi. Abi. Boleh. Ada panggil Abu.
Abuya. Abi. Dan yang mudah nak pergi tahu ya tanya kabar ini. Abu ke Abi dua-dua itu dipakai belakang. Abu Hurairah. Kalau Abah Hurairah boleh juga. Apa? Aba, Abu, Abi. Tengok tepat. Kalau kita kata akan, dia telah memberi akan Abah Hurairah. Sebab dia jadi maf'ul. Benda tu dia akan jadi bui ke atas dia. Abah Hurairah. Abi, Abu boleh baca. Tiga-tiga tu betul. Qama Arabiyun fabala fil masjid. Faqama ilaihi an-nas liyaqa'u bihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'u wa hariqu ala bawlihi sijlan mimma. Sijlan mimma au zanuban mimma. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Jadi nak ayat dalil kita air ni mutlak. Seorang badui telah berdiri. Badui ni mari jumpa dengan Nabi masuk dalam masjid. Lalu dia kencing dalam masjid. Muka masjid dulu buat dengan tanah. Buat dengan tanah, buat dengan batu, pasir. Dia pakai duit kaca itu tahu. Kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya. Sahabat-sahabat makan lagi malu dah lah. Apa lagi dia lagu ni ni? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia. Dia sudah. Dia sudah dulu. Pasal tu dia panggil. Kita nak engkar benda mungkar ni, jangan wui benda mungkar lebih besar lagi. Nak engkar benda mungkar, jangan bui kemungkaran yang lebih besar. Pasalnya kalau orang kecil dalam masjid ni, mungkar ke tak mungkar? Mungkar. Tapi kalau tak lok dia kecil masa tu, kita lari, dia akan lari. Bila dia lari, kemungkaran besar ke kecil? Besar habis hutan masjid lah, semuanya hanya kecil dia. Itu dia panggil. Jangan, kalau kita nak lari benda ni, tengok dia akan jadi lebih besar lagi. Lok dulu. Cari jalan lain, jangan. Bila kita tak lari, dia secepat tu dia pasal. Ini suka masalah. Timbul malam ni. Dia panggil satu kaedah. Engkar mungkar ni, jangan buat tubik mungkar lebih besar. Bila kita lari satu benda, menyebabkan dia terlebih lagi. Bila berlaku satu masa dulu, peperangan dalam Islam. Apa ni? Orang yang tatar minum air. Duk minum air. Bebas minum air. Tengok jalan dalam pandang Islam. Yang mau kata marah, dia ni minum air ni. Ulama kata jangan. Kalau dia mabuk buat dia. Dia duduk main balas buat dia. Tapi kalau dia tak mabuk, dia dibunuh kat Islam. Tatar. Itu satu kaedah lagi dipanggil. Engkar mungkar, jangan buat tubik mungkar lebih besar. Nabi kata biarkan. Look. Keadaan tuangkan air di atasnya air, di atas air kencingnya seperti air. Ini. Nak orangnya air mutlak ni air boleh menyuci ke benda lain. Itu je. Jadi bila Nabi suruh air sebelum dia atas apa ni? Atas air dia maknanya air itu membersihkan. Itu ya dalil air itu bersih. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan dan bukan menyusahkan. Jadi Nabi kata kamu dibangkit oleh Allah Taala menyenangkan bukan maya. Jadi tapi masyarakat kita ni bila kita nak ambil benda hak senang dia kata pelik orang ni. Bapa nak bayar senang sedangkan kita nak buat apa je selama ni. Dia payah. Tak boleh baik. Tak payah. Ini dia panggil tak si berubah. Dia kita berubah tapi kalau kita berubah berasal pada dalil yang ada, Nabi ayat sendiri. Kamu dibangkit supaya memudahkan bukan maya. Dan Nabi SAW apabila berlaku dua kes, dia akan pilih yang lebih mudah daripada hak payah. Itu kaedah dia. Jadi perintah Rasulullah SAW supaya menuangkan air ke dalam tempat air kecil tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai ciri atau sifat menyucikan. Itu dalil. Jauh. Kadang-kadang kita mengaji hadis ni, dia kuat lebih hadis lain. Kita tak nampak dia nak gapo. Imam Bukhari dia tu bab dalam kitab dia, bab memberi fatwa atas kenderaan. Memberi fatwa atas kenderaan, bab dia ni.
Dia mari hadis Nabi kita duduk Mekah masa haji, Hajatul Wada. Ulama-ulama fiqhnya atau bab ni dalam kitab dalam bab haji dia ada. Dia waktu dalam bab fatwa. Fatwa masa tu. Baik. Habis satu bab, air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh gunanya. Ialah air musyammas. Baris molek tu, musyammas. Mim sin, musyammas. Min sin, mim sin. Musyammas. Apa makna musyammas? Ia adalah air yang panas disebabkan cahaya matahari. Mana kita tok tengah matahari mari sujud dia. Dan dihukum makruh apabila memenuhi 3 syarat berikut. 3 syarat ni, syaratnya ada 3 syarat. Yang pertama, ia berlaku negeri yang panas. Berlaku negeri panas. Tempat kita, sepatutnya tak payah retail lah ni, tak ada. Yang kedua, ia diletakkan dalam bekas yang ditempa daripada selain emas dan perak seperti besi. Tok dalam lagi besi. Tembaga dan semua galian yang boleh ditempa berkarat. Tok dalam bekas besi yang berkarat. Dia tak karat. Yang ketiga, ia digunakan pada badan manusia walaupun badan mayat. Air ni makruh guna kau manusia ya. Atau pada haiwan yang boleh menyebabkan ditimpa penyakit sopak. Penyakit bala seperti kuda. Kuda pun tak boleh juga. Lembu kita tak apa kali. Mandi lah lembu kalau tak apa. Jangan lepas dia sejuk tadi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata bahawa beliau, yakni Umar. Beliau itu siapa dia? Umar. Tidak suka mandi dengan air tersebut dan dia berkata, aku tidak suka mandi dengan air tersebut disebabkan masalah kesihatan, masalah takut sihat. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Gak dia penyakit sopak? Penyakit bala ni. Bahasa Melayu dah sopak. Ini kerana ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan keadaan berleming. Benda yang seperti berminyak. Busuk yang terapung di atas air. Sekiranya ia terkena pada badan dalam keadaan air tersebut panas, maka ia boleh memudaratkan badan dan menyebabkan penyakit sopak, iaitulah jenis penyakit kulit. Jadi hal ni tu untuk lagi panas, tak kena tak kita. Kalau kita pergi negeri orang esok, kita beringatlah. Yang ketiga, air suci tetapi tidak menyucikan. Dia panggil air apa ni? Air musta'mal. Ingat lagi, air ni? Air musta'mal. Air yang suci tetapi tidak menyucikan terbagi pada 2 bahagian. 2 bahagian ada ni. Bukan musta'mal saja ni. Yang pertama, air yang sedikit. Yang telah digunakan untuk taharah yang wajib. Seperti mandi wajib dan wudu. Mana air ni? Kalau kita guna ambil mandi wajib, yang wudu. Maka air lebih tu dia panggil air musta'mal. Dalil ia suci adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah, katanya, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid. La aqilu. Fatawadda'a wa sabba min wadu'ihi. Tengok dulu. Wa bagi datang. Wadu'ihi. Alayya. Beza di antara wadu dengan wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku untuk bertanya keadaanku. Ketika itu aku sakit dan tidak sedar, kata Jabir radhiyallahu taala. Lalu baginda berwudu, itu mana wudu. Dan mencurahkan fatawadda, berwudu dan mencurahkan air wudunya. Wudu itu mana air wudu. Kalau wudu dengan bagi depan, amalan wudu itu berbeza dia. Ke atas aku. Mana Nabi ambil wudu, dia tak ada air. Ambil air ni, dicurah atas Jabir. Bomoh kat Nabi ni. Ada masalah kalau kita bomoh, ikut syarat dia, tidak ikut syaitan, boleh bomoh. Dia Nabi dicurah air Jabir, segak kau itu. Ini dalil mengatakan air ni suci.
Air suci. Cuma tidak menyucikan. Tidak menyuci pasal apa? Mana pula dalil tidak menyucikan? Ini hadis yang kedua. Tapi ingat molek. Orang yang mengatakan air ini suci, kalau air itu suci lah. Dia pegang hadis ini juga. Ini hadis Jabir. Bila mana dalam perbincangan nanti, tak ada air mustakmal. Air sama ada dia suci atau dia najis. Dia akan pegang hadis Jabir ini. Pasal kalau benda itu tidak suci, tak kira Nabi disuruh tahu kan? Tak baik disuruh air bakar. Mana benda itu menunjukkan dia itu suci, tidak apa ni, menyucikan. Dia tak menyucikan. Sekiranya air wuduk tersebut tidak suci, nascaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Habis. Dalil air suci. Tanda situ, dalil suci. Dalil ia tidak menyucikan. Dia tulis dah tu. Dalil ia tidak menyucikan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im ay ar-rakid wa huwa junub." Faqalu ya Aba Hurairah, "Kaifa yaf'al?" Qala, "Yatanawaluhu tanawulan." Nah. Janganlah seorang kamu mandi dalam air yang bertakung. Ma'id da'im air taku. Dalam kolok atau dalam gapo-gapo, iaitu air tenang yang tidak bergerak. Tapi dalam kolok kita buat. Sedangkan dia berjunub. Jangan dia terjun masuk dalam. Mana kalau terjun masuk, bila Nabi kita lagi, jadi air mustakmal lah bagi di sini. Perbincangan kita. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah. Abi Hurairah. Pasal dia je cerita hadis ni. Orang bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana ia hendak dilakukan? Bagaimana nak guna air itu? Air dalam kolok, dalam beli. Nak guna lagu mana? Bagaimana mandi dengan air tersebut? Jawab Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia menyelam dalamnya dengan satu selaman sekaligus. Betul ke tu? Menyelam, betul. Betul ke salah? Atau kata boleh? Nak tengok siapa dia sedikit boleh. Betul ke salah? Soalan amal. Kalau jawab apa air atas tu ambil mandi itu bukan menyelam. Ambil air tu di tembok. Apa mana? Kalau bawah tu? Atas tu dengan kali. Lepas tu? Tidak bercanggah kena dua tu? Tidak, berbeza. Perbuatan berbeza. Berbeza lah kawan. Mandi selam je. Kalau selai, air tu jadi mustakmal lah. Tak boleh guna dalam orang lain. Tanda situ, tanda tepi tu, halah. Halah terjemah. Lah, ni tak boleh jadi air ni mustakmal. Kalau kita terjun masuk, apabila air mustakmal dah jadinya. Naknya terjemah yang betulnya, hendaklah dia cebok, ambil air tu, tanawulan, mana ambil, cebok, mandi. Guna itu cebok waktu tu, baru. Di luar, bukan dalam tu. Anda di situ, Abu Hurairah kata, hendaklah ia tanawalu tanawulan, hendaklah ia ambil air itu, dengan cebok waktu dia, air. Manakala air sikit, kita ambil dengan cetur kita tu, cebok mandi. Tak ada masalah. Hal lebih lagi, kita mari orang kedua nak mandi. Mandilah. Ambil cebok pula. Kalau kita pergi nilai dalam tu, habislah air jadi mustakmal habis. Tak ada lah nak guna ni. Jadi pada tu lah hadis ni, atas dengan bawah tu bercanggah. Sahabat-sahabat kita yang berterjemah ni mungkin dia tak rasa. Ya tanawalu tanawulan, kata di apa ni, dalam syarah dia kata, yakni yaghtarifu min hadzal ma' wa yafid ala jasadihi. Yaghtarifu, mana diambil. Mana yaghtarafa ghurfatan bi yadihi. Ingat tak? Cerita tadi ni lalu. Dalam Quran kata, siapa dia pergi minum, kita buat air tu, dia tak sekali ikut aku dah. Jalur kata. Illa man yaghtarafa. Kecuali orang saya buat ambil minum. Ni naknya, dalam hadis kita ni, yatanawalu tanawul ayyaghtarifu. Mana ni kita buat ambil air. InsyaAllah kita akan tulis pembetulan ni atas ke sahabat kita di yang itu. Ada lagi? Orang lain lagi. Tanda lah. Oh ni penting ngaji ni. Kalau baca story ada tak, boleh nyelak. Pakai pong tu mulai kolok. Tak ada apa-apa lagi tu.
Seperti Nabi Rabbiku, ya tak? Hari Selasa Nabi Rabbiku. Ikat buku. Dia pun ikat buku. Setiap hari Selasa. Kita Nabi Rabbiku. Kesalah baca. Ya? Ya, kalau masak kedua kolam, selesai ada air banyak. Rizki pun tak apa. Lah ni air suci, nak jadi air suci tidak menyucikan. Ya? Jelas tak? Tanda molek tu. Silap teknikal. Silap teknikal. Tulis ayat betulnya. Abu Hurairah kata adalah dia mencebok air tersebut dengan cebokkan. Barulah betul. Tulis molek. Perlu tulis. Tulis hok Jayu tak apa Pak Arab. Nak tulis Pak Arab amat imla Pak Arab. Ya ghatarifu min hadzal ma'i wa yafidu ala jasadihi. Foto milah. Adalah dia ambil air itu, cebok air itu, bau itu. Tanda molek. Hukum berwudu adalah sama dengan hukum mandi. Kerana kedua-duanya mengandungi maknanya yang sama, iaitu mengangkat hadas. Hadis ini menunjukkan bahawa mandi dalam air tersebut menjadikan ia tidak menyucikan lagi. Sekiranya ia tidak memberi makna tersebut, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang daripada berbuat demikian. Hadis ini dipahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil yang lain. Yang kedua, air mutlak. Kita perhati dua jenis air dulu, lepas itu kita sambung pula lah, insyaAllah. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kebiasaannya air tersebut tidak berhajat kepadanya dan ia tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Kemudian ia berubah dengan suatu perubahan yang tidak lagi dipanggil dengan air mutlak. Seperti air teh dan air arkosus. Arkosus ini biasanya orang Syam. Penulis kita ni duduk di Syria. Arkosus ini tidaklah air dia tu. Dia minum. Arkosus dia panggil. Ada satu jenis minumnya dia. Air teh. Kena pergi cari buah tu. Mari tu. Air buah lah gitu. Air buah dia panggil. Air arkosus. Yang pentingnya air campur. Air sudah campur dengan air teh, dengan kopi, toka ali, kopi apa ikutlah. Ya, boleh bakar. Yang penting air ini sudah campur. Jadi guna sungai tak apa, air banyak. Oh tak boleh ya? Soalnya dia tu guna sungai boleh ke? Tak boleh lah. Dalam sungai, dalam kolam luas tak apa. Jangan tu. Pergi dalam kolam hoki tu tak boleh. Dalam bekas air masuk dalam situ. Tetapi jika benda suci yang bercampur dengan air tersebut menyerupai air pada sifat-sifatnya. Rasa dan baunya seperti air bunga mawar yang sudah hilang sifat-sifatnya, maka ketika itu air bunga mawar itu adalah diganti dengan bahan lain yang punya sifat berlainan yang sederhana. Iaitu digunakan perahan delima untuk menentukan perubahan rasa. Perahan tebu bagi menentukan perubahan warna dan al-lazat. Gabri al-lazat. Al-lazan. Bahasa Arab kata al-lazan. Dia terjemah apa al-lazan? Al-lazan ni bagi menentukan perubahan bang. Maknanya perubahan alat lain lah. Sekiranya ditakdirkan berlaku perubahan disebabkan percaparan tersebut, maka ianya menjadi air suci tetapi tidak menyucikan. Mana air kita ni, air suci tapi kalau kita buang air mawar, dia warna putih juga. Dia panggil air tadi, bubur tu jadi putih juga. Tapi sudah bertukar, dia panggil air mawar. Walaupun warna sama, tapi tak boleh lah. Macam air 7up, warna putih dia. Kalau cuba dalam ni tak apa. Tapi tak jadilah air mutlak. Kena panggil air 7up, dia panggil tak? Air budak minum dalam 7up, macam-macam. Tak usah dah minum air tu, air tu ni. Minum air dalam teh, ada teh. Ia tidak menyucikan kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan seperti air sebagai air mutlak. Sedangkan syarat mensyaratkan supaya air yang dibuat bersuci adalah air mutlak. Jadi kita masih lagi dalam bab air. InsyaAllah ta'ala penjelasannya kita akan sambung. Air mutanajis, air apa lagi? Ya.
Air tidak berdua. Aha. Mana kita tak ada bau baik. Tak apa. Dia tak boleh kat ni lah. Dia tanah walu. Tak boleh seribu masuk. Nilai rezak boleh. Tapi kalau dia tu kita tak ada bau. Dia apa? Mana ni maksudnya air dalam berdiri. Suci. Ya. Mengalir juga. Dia tak panggil mengalir air lipoh ya tu. Air lipoh. Air lipoh dia tak panggil mengalir. Mana mengalir tu dia kena tupik. Dia kena jalan. Tidak juga dia nak syarat dua kolah tu kena takut. Jadi perbahasan kita ni insya-Allah dalam bab air musta'mal ni kita sambung minggu depan ni. Kalau sempat lah insya-Allah hamba bertulis. Waktu itu.